Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah. Yang berusaha AJK Dewan Kuliah. Ini Haji Uzai pula, Haji Razak tak ada ya. Ganti-ganti. Okey, hari ini kita terus kepada surah Al-Baqarah ayat 4. Muka surat buku purple. Muka surat 11. Bagi siapa yang tak datang minggu lepas ke 2 minggu ke, jangan tinggal terus. Tengok rakaman. Kan alhamdulillah ada rakaman, jadi kita boleh ulang balik. Sebab dia kan kalau 2-3 rakaman kita terlepas, susah sikit. Nak apa? Nak kerja. Satu tu okey lagi. Memanglah saya tahu ada masalah. Kadang-kadang ada hal lah kan. Anak nak suruh jaga cucu lah. Macam-macam kan. Tak sihat lah. Biasalah tu. Okey. Sekejap kita tunggu. Mana? Bolehkah ingat? Kaedah 1 sampai 6. Pelan-pelan. Jangan serabut-serabutkan kepala. Dia ingat-ingat tu kan bukan nak ambil satu masa, nak hafal-hafal tak. Tak apa, masa nak basuh beras, boleh ingat kaedah 1. Nak potong bawang, kaedah 2. Satu saya lah tau, nak bagi ingat. Tidak nak ambil masa, memang. Macam tak ada masa. Orang pencen lagi sibuk pada orang kerja. Betul tak? Ada je hai. Okay, kita baca Al-Baqarah ayat 4 dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Okey, bila kita dah baca, lepas tu kita nak buat apa? Tak ada mic berjalan. Yang ni tak pun dia. Mic berjalan. Mic. Ajar saya macam mana nak penggal. Okey. Allazina yu'minuna. Letaklah tapi sanggui tak tinggi. Kanan ke kiri yang ni? Haji, kanan ke kiri yang ni? Haji, kanan ke kiri yang ni? Kanan. Ada poket. Ada ke poket ni? Dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Kita terjemah dulu. Satu-satu ayat. Okey, kita buka muka surat 12. Buku purple, muka surat 12, pelajaran 2. Dah buka dah.
Oh, muslimat ambil tempat muslimin. Boleh duduk depan tu, Haji, duduk depan. Ni dekat sofa boleh. Okey, wa masuk apa? Wa dia tak sebut dah. Sebut dan. Allazina. Orang-orang yang. Berapa kali dah allazina? Macam tadi Ustaz Syafiq kata. Allazina memang kerap disebut dalam Al-Quran. Berapa kali dah allazina? Siratal lazina sekali dah. Al-Fatihah kan. Lepas tu ayat sebelum allazina yu'minu tu ayat kedua kan. Ayat ketiga. Dah 1, 2, 3 dah. Dan kat belakang dia tak tulis kan. Kat belakang muka surat 12 yang ada unzila tu. Jumpa tak? Unzila. Dia tak ada allazina dah sebab bila dia sebut banyak kali dia tak akan ulang balik. Dia andaikan kita faham dah. Dan kita dah tahu dah. Okey, allazina dan orang-orang yang yu'minuna. Yu'minu pun dah disebut dulu kan? Jadi yu'minu maksud apa? Mereka beriman. Okey. Yu'minuna bima. Bi maksud apa? Dengan dia tak sebut dah. Ma dia dah sebut dulu kan, ma. Apa yang dulu mimma ya tak? Min dengan ma kan. Jadi dengan ma tu apa yang? Bi tu silap bukan dengan, kepada. Okey, dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang. Bila saya sebut ni, tulis dalam buku tebal siap-siap. Sebab buku tu tak ada tulis. Dalam buku tebal kita kena tulis. Okey, dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang unzila ada kan? Unzila telah diturunkan ia. Unzila ilaika ni berapa kalimah? 2 kalimah. Ila satu, bila dia bersambung dia jadi ilai. Bila dia seorang-seorang dia jadi ila. Dia jadi macam ni. Yang ni kan? Bila dia satu, dia jadi ila. Ni, ila dengan campur ka. Kepada ada lagi baru kan, sebab ini rasa jumpa first time kot ila ni kan. So ila kepada ka engkau. Okey, min dah jumpa dah kan. Min apa? Min daripada. Qabli, solat qabliyah. Qabli masuk apa? Solat qabliyah sebelum. Ka. Dah tadi dah sebut ka ni. Engkau. Tadi tak sebut engkau. Kepada engkau tadi ya. Ilaika tadi kepada engkau. Dan apa yang sama juga. Unzila sama juga. Telah diturunkan ia min daripada qabli sebelum tambah daripada ka engkau dan wa dan bi kepada hari akhirat hum pernah jumpa lagi? Belum. Hum engkau mana? Tak. Tak. Hum mereka. Yuqinun mereka yakin. Yuqinu pun kosa kata baru. Jadi kosa kata baru semua disebut. Yang lama dia tak sebut dah. Kena faham ya. Okey, ulang balik. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan ia kepada engkau dan apa yang telah diturunkan ia
daripada, sebelum daripada engkau. Daripada tu buat dalam kurungan. Sebelum. Daripada sekali lagi. Yang kalau ada tambahan-tambahan tu buat dalam kurungan. Senang sebab dia bukan qabli sebelum. Sebelum tambah daripada, buat dalam kurungan daripada tu. Engkau, ka tu engkau. Dan bi kepada hari akhirat mereka yakin. Ya. Bukan. Tak ada akan. Bila sambung, saya tak nak cerita sebab itu hukum lain pula. Nanti bila sampai masa saya ajar. Yang akan tu orang dah belajar tu. Dia bila bersambung baru ada ayat akan. Okey, dalam ni ada tak kaedah? Dalam kita nak belajar kan ni kaedah 7, tapi dalam ni ada tak kaedah? Dia dalam ni tak ada kaedah yang ada merah kan, betul? Tak ada merah kan? Tapi ada kaedah apa dalam ni? Apa? Kat mana? Okey. Lagi? Apa persamaan? Okey, ulang balik kaedah 5. Okey, kaedah 5. Ya dulu. Waw nun baris fathah di akhir kalimah. Tadi kan ada sebut mereka kan? Ni mereka beriman. Ini mereka yakin. Ulang balik kaedah 5. Kaedah 5. Maksud dia mereka. So saya ulang balik terjemahan. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan ia kepada engkau dan apa yang telah diturunkan ia. Dia ulang balik dah. Unzila ni sama dengan unzila ni. Daripada sebelum daripada engkau dan kepada hari akhirat mereka yakin. Kenapa mereka dua kali? Hum memang mereka. Yuqinun kita belajar kaedah memang mereka. Jadi mereka yakin. Kita ulang lagi. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan ia kepada engkau dan apa yang telah diturunkan ia daripada sebelum daripada engkau dan kepada hari akhirat mereka yakin. Okey, ramai-ramai. Dan kepada apa yang kepada engkau dan apa yang telah diturunkan ia daripada sebelum daripada engkau dan kepada mereka ahsantum. Ulang sekali lagi, ada yang tak dapat. Saya laju ke? Tak laju kan? InsyaAllah. Kita sebut pula. Saya ulang balik. Okey, dan kok siapa? Orang-orang yang mereka beriman kepada kepada apa yang telah diturunkan ia kepada engkau dan apa yang telah diturunkan ia daripada sebelum daripada engkau dan kepada hari akhirat mereka yakin. Bila kita terjemah satu-satu tu, lepas tu kalau kita tak apa nak amal, sebab dia kadang ada dulu ada depan kan. Kita tengok terjemahan dalam Al-Quran yang nak bagi kita faham. Tapi kita kena belajar juga satu persatu. Sebab nanti bila kita nak belajar, lepas ni kita nak faham. Bila kita baca Al-Quran, ada lagi hukum-hukum lain. Nanti kan, satu hari nak belajar surah, nak belajar nahu. Setiap perkataan tu semua ada hukum.
B tu apa, apa tu apa. InsyaAllah istiqamah, lama-lama kita faham insyaAllah. Pelan-pelan pelan-pelan. Sebab tu kita kena tahu satu persatu nak, apa nama nak, tak ingat nama. Tak ada. Tak ada waw depan? Tak, saya tak baca al-lazina. Al-lazina dah minggu lepas. Ini wal-lazi. Dan tak ada iaitu. Dia kalau al-lazina iaitu, dia tak ada depan waw. Dia mesti al-lazina baru ada iaitu. Faham? Bukan iaitu dan orang-orang yang tak. Dia bila al-lazina permulaan ayat, selalunya iaitu. Kalau ada wa depan tak ada iaitu. Lepas tu saya tak baca. Ada al-lazina ataupun al-lazi, nanti kemudian kita jumpa akan ada iaitu. Kalau ada depan ada waw ke ada apa dalam selang 1-2, memang dia tak ada iaitu, ya. Okey, dah kita banyak kosakata baru kan. Yang tak belajar unzila. Jadi nanti jumpa adalah terjemahannya, unzila telah diturunkan ia ila ma, kita ada dah. Hari akhirat baru kan? Baru. Hari akhirat ataupun setengah disebut hari kemudian. Dalam Quran kadang ditulis hari kemudian pun sama juga, tapi sebab kita ambil al-akhirah ni ikut hari akhirat ni. Okey, sekat ni boleh ikut. Boleh kan? Sebab dalam ni tak ada kaedah yang kita nak kaedah baru. Dia ada kaedah lama. Tapi itulah kaedah ni dia akan masuk balik. Dalam Al-Baqarah ni banyak kaedah-kaedah sampai kaedah 19 dalam Al-Baqarah saja. Tapi bila kita baca Quran, hari-hari macam kat masjid hari-hari baca kan. Dia ada kaedah-kaedah bila kita baca-baca tu, ni kaedah satu, ingatlah. Selalunya orang a'udzu yang ingat pun. Kan? Sebab dia yang pertama. A'udzu pun alhamdulillah ingat juga. Orang kata tak boleh dapat semua, jangan tinggal. Jangan tinggal semua. Baru 6 je. Satu ingat tu alhamdulillah tu, bukan senang nak ingat. Ambil masa setahun baru boleh nak hafal 19. Setahun. Nak hafal 19 tu setahun. Kita ni mudah lupa. Manusia ni Allah jadi mudah lupa. Manusia kita Allah jadi lemah. Macam itulah. Tapi ada orang yang sekali buat je dia boleh. Sebab tu bila balik kelas, kalau hari ni belajar Al-Muflihun kaedah 6. Balik tu ulang kaji pula. Al-Muflihun kaedah 7. Al-Muflihun kaedah 7. InsyaAllah boleh. Sehari nak sebelum datang, dia ada Qabliyah dengan Ba'diyah. Sebelum datang kelas, ulang kaji. Ba'diyah selepas balik kelas, ulang kaji balik. Tutup buku hari ke esok nak kelas, baru buka balik. Sure punya. Kan? Macam saya dulu lah. Saya dulu belajar pun zero juga. Sama je. Tak ada belajar-belajar terus pandai. Susah sikit nak menangkap sebab umur kita kan. Aging proses. Okey, boleh kan? Okey, terjemah sekali lagi baru kita masuk ayat ke-5. Bismillah masuk apa? Dengan. Lagi? Oh, bateri. Tak apa clear? Makan kuat clear. A'udzu billah.
Ada. Okey, kuat. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Yang tu bi kepada. Yalah bi kepada. Kalau yang bismillah tu dengan. Baru satu kan dengan. Kan? Okey. Okey, kita faham kan insya-Allah? Faham? Boleh ikut? Boleh ke nak sekali lagi? Muslimin dulu. Muslimin berapa orang? 1, 2, 3. Haji Uzair 4. Wah, dan orang-orang yang alazina tersebut, dia tak akan ada alazini, alazinu. Dia alazina aja. Jadi dia adalah orang-orang yang. Kaedah berapa? Saya tak nak tanya. Apa kaedah 2? Baris fathah. Jadi sekali ada berapa dia punya terjemahan? Kaedah 2. Okey, ni adalah orang-orang yang, sebab ada ya nun tu. Tapi memang ni pun memang terjemahan orang-orang yang. Okey, dan yang kan ia tahu yang apa yang daripada sebelum daripada engkau dan kepada hari akhirat mereka yakin. Okey, muslimat. Kuat sikit. Mau semangat sikit. Time ni time orang dapat wahyu tau. Okey, kepada dan ada daripada sebelum daripada engkau dan okey, yuqinun dulu pun kita ada kosakata kan masa kita buat tasmi' tu. Okey, sekarang kita masuk ayat ke-5. Kita buat terjemahan dulu. Okey, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika kat belakang dah. Okey, mereka itu. Ulaika tu mereka itu. Dia memang terjemahan dia mereka itu. Dia tak ada kaedah, ya. Okey, ulaika ala. Di atas. Ala tadi kan ala jadi ala. Ada ala kepada. Ala itu ila. Ala di atas, yang ni di atas. Tapi nanti ada terjemahan ke atas pun ada. Tapi yang ni kita pakai di atas. Okey. Ulaika ala hudan petunjuk min pada rabbihim. Ada tak dalam ni? Tuhan. Apa maksud rabbi? Apa maksud rabbi? Tuhan yang mencipta dan memerintah. Kena sebut ayat tu, kena lengkap. Macam tadi Ustaz Syafiq dia sebut juga. Dia bila dia dah advance dia sebutlah mentadbir, mengurus. Tapi kita baru belajar ni, kalau kau sebut Rabbi, Tuhan yang mencipta dan memerintah. Okey, mereka itu di atas petunjuk daripada Tuhan yang mencipta dan memerintah. Him pertama kali ke? Pertama kali kan? Bagi, tambah bagi dalam kurungan. Bagi mereka. Okey. Wa ulaika sebut tadi kan? Wa ada. Wa dan ulaika
Mereka itu tak tulis kan? Dia tak ulang kan? Okey. Mereka itu home. Dia ni sebab asalnya home. Mereka. Sebab dia sambung sebab nak baca dengan alif lam tu. Tu dia buat humul. Dia ada dhammah. Okey, dan mereka itu home. Mereka lah, tambah lah. Dan mereka itu, mereka lah al-muflihun, orang-orang yang beroleh kejayaan. Okey, ulang balik. Ulaika, mereka itu, ala, di atas petunjuk daripada Tuhan yang mencipta dan memerintah bagi mereka. Dan mereka itu, mereka lah orang-orang yang beroleh kejayaan. Okey, dalam ni ada satu kaedah. Kaedah 7 ya. Penggal, tak penggal lagi. Dah baca dah ya. Advance betul. Okey, ulaika. Lagi? Udan, min, rob, him, wa, ulaika, umul, muflihun. Okey. Okey, dalam ni ada ni kaedah. Hari ni kaedah baru, kaedah 7. Banyak weh kaedah 7 dah. Okey, kaedah 7. Sebut, kaedah 7. Al-muflihuna. Waw nun. Waw nun. Waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Di awalnya bukan ya atau ta. Okey, ulang balik. Kaedah 7. Al-muflihuna. Waw nun. Waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Di awalnya bukan ya atau ta. Kenapa dia kata sebut bukan ya atau ta? Kenapa? Agak-agak lah. Kaedah 5 apa? Kalau dia buat ya, sama dengan mereka. Okey, kalau ta tak sampai lagi, tengok kaedah 19. Tengok je. Kaedah 19. Muka surat muka surat 39. Buku purple. Jumpa? Takuna, ada ta depan kan? Jadi bila ta tu dia maksud lain pula. Tu dia kata di awalnya bukan ya atau ta. Okey, Allah. Dia punya terjemahannya panjang sangat. Dia sama dengan kaedah 2 dia punya terjemahan. Sekalian para orang-orang yang nilu gigi. Okey, sama. Cuma dia tapi lain kan macam al-alamina. Dia ya nun. Kan yang ni? Waw nun. Ada sebab. Saya tak cerita panjang nanti banyak sangat. Kan? Kita kena macam seolah kita hafal lah. Ini tak cuma terjemahan dia sama. Ni sama. Cuma bezanya dia punya kalimah waw nun, yang ni ya nun. Yang ni tak ada lah di depannya bukan ya bukan ta, tak ada. Yang kaedah 7 sahaja. Di awalnya bukan ya atau ta. Okey, kita tengok dia punya ni kaedah 7. Muka surat 27. Kaedah 7, muka surat 27. Okey,
kat sini pun dia tulis kaedah 7. Al-muflihuna. Waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Di awalnya bukan ya atau ta. Maksud dia sekalian para orang-orang yang. Okey, kita baca ayat Al-Quran tu, surah At-Taubah. Surah 9 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-tabi'una al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihun. Dunas ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Nahuna wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Okey, dia yang kita tengok yang merah aja. Kan? Yang merah. Ada cari tak dalam ni? Ada siapa yang boleh dah cari terjemahan dia? Dah. Maksud dia apa? Taibu. Orang-orang yang bertaubat. Al-abidu. Bab ibadah boleh. Tadi macam Ustaz kata, apa kalau sebut dia dari kosakata ain ba dal abdi. Al-abidu bab ibadah boleh, mengabdikan diri kan? Ustaz kata saya mengabdikan diri. Jadi semua kalau sebut al-abidu ke na'budu ke apa, wa'budu yang tadi kan? Mengabdikan diri. Jadi orang-orang yang mengabdikan diri. Beribadah boleh juga. Boleh, tak salah. Cuma kita nak bagi seragam. Bila sebut ada rukbut, ada kos apa kita panggil? Rukbut apa panggil? Kata dasar, kata akar kan? Ain badal tu hamba kan? Jadi mengabdikan diri. Alhamidu. Nah, orang-orang yang kita guna orang-orang yang kan? Okey, as-saihuna. Tak, bukan sajidu. Saihu. Orang-orang yang menggembara. Ar-raki'u, sebut ra kaf ain. Orang yang rukuk. Kita pakai orang-orang yang kan, tak ada sekalian lagi kan? As-sajiduna, orang yang sujud. Al-amiruna, menyuruh. Amiruna, orang-orang yang menyuruh. Annahu, nahi, mungkar, mencegah. Lepas tu orang al-hafizu, memelihara, menjaga, boleh. Al-mu'minina boleh. Kaedah berapa? Ni kita belajar waw nun kan? Kalau ada ya nun? Kaedah 2 lah. Kaedah 2. Ya nun baris patah di akhir kalimah kan? Apa? Alhamidu. Orang-orang yang memuji. Alhamdulillah, segala pujian ada. Segala alhamdulillah. Terjemahan. Segala pujian keempat. Segala pujian kesyukuran itu. Kenapa tu? Alhamdulillah, segala pujian kesyukuran itu. 4. Sajidin, sujud lah. Dia pada apa? Kata dasar sin, jil, dal. Sujud. Okey, kita tengok kotak kuning. Macam nak jual pula ya. Kan TikTok ada kotak kuning kan? Saya tak reti nak buat. Okey, an-nabiyyu. Kalau nabi kita sebut para. Kan dia ada 3 terjemahan kan? Jadi para nabi. Al-mursaluna.
Dia ada dua mursaluna ni. Para rasul, para utusan boleh juga. Boleh. Tapi kita buat para rasul lah. Para rasul. Okey, al-muslimuna, orang-orang yang muslim. Orang yang muslim. Ambil balik apa? Min, sin, lam, min tu. Muslim. Orang? Boleh. Boleh. Orang Islam boleh. Muslim tu. Al-mu'minuna. Mukmin boleh. Satu lagi? Orang beriman boleh. Boleh. Tapi orang-orang yang lah. As-salihuna. Orang-orang yang soleh. Dia ambil kosakata awal semua. Asyakiruna. Orang-orang yang bersyukur. As-sabiru, sabar. Bersabar. Al-musyrikuna. Orang-orang yang musyrik. Al-khasiruna. Rugi. Orang-orang yang rugi. Az-zalimuna. Dia ambil ayat macam semua. Sebenarnya ayat bahasa Malaysia kita semua daripada bahasa Arab. Kan? Al-fasiquna. Dia ambil semua itu. Al-munafiquna. Orang yang munafik. Munafik. Semua, rasa semua kita duk sebut munafik, orang mukmin. Semua bahasa Arab. Khasiru je kita jarang guna kan? Orang-orang yang rugi. Zalim, fasik, munafik, mukmin, nabi, muslim, soleh, syukur, sabar. Semua bahasa Arab. Okey, ada siapa tak dapat? Ada siapa tak dapat? Dapat kan? Dia ada waw nun. Makna sama. Para nabi sama, dia sama. Dia ada dalam konteks ayat tu sama. Konteks ayat nanti dia maksud lain pula. Tapi tetap para nabi juga. Dia ikut ayat, dia ikut konteks ayat. Kadang kita ni bila al-mursalun kan, ada satu disebut para utusan. Dan tu ayat dia para utusan. Bila tu para rasul. Dia ikut konteks ayat juga nanti. Untuk yang permulaan ni, kita kaedah yang ni, yang mula-mula ni untuk yang basic ni, kita ambil ayat kalau mursalun para rasul. An-nabiyyu para nabi. Macam tu. Macam dia ada sebutlah ummiyi pada ummiyu pada. Kan ummi tu macam buta huruf, bukan ummi mak tu. Ummi yang buta huruf tu kan. Okey, buku latihan, buku hijau. Ada siapa nak tanya sebelum kita pergi buku latihan? Pasal buku latihan pun sama juga. Kalau siapa tak sempat buat tu, tak apa, saya tak kisah pun. Cuma nak bagi faham je. Kan? Kalau buat lagi bagus. Kan? Buat lagi, kita lagi double faham. Okey, dia punya kaedah 7, muka surat 9, buku hijau. Tapi rasa-rasa pelajar-pelajar ni semua, mak. Selut. Dah buat dah. Tengok. Dia jawi lagi. Kalau saya. Dia jawi je. Dia kan, dia masing-masing ikut style masing-masing tau. Semua orang dia buat terjemahan, buat macam ni. Menyerong sana, menyerong. Suka koma lah. Ada yang tulis di bawah. Saya kalau buat itu, saya pening nak tengok menyereng gini. Kan ada setengah orang buat menyerong kan? Tulis makna. Saya tak reti. Ada orang boleh buat. Setengah orang macam ni, saya suka macam ni. Kan? Masing-masing kepahaman masing-masing. Tapi jangan lari daripada topik. Maksud tu jangan ubah. Dan nak bagi ingat. Sebab tu kita kadang tak boleh nak tiru kawan-kawan sebab dia tulis tu lain makna dia, kita faham lain. Susah. Sebab tu kita kalau boleh datang kelas. Dia bila datang kelas ni aura dia lain pada kita tengok rakaman. Rakaman ni kan ada je sekarang. Cucu panggil lah.
Lebuh. Sekarang suami panggil buat teh lah petang-petang ni. Nak sambung malas dah. Tak, memang kita banyak kerja, betul kan? Hanya kalau ikut pencen tak adalah kerja. Tapi banyak je kerja. Ada je. Okey, kaedah 7. Muka surat 9. Buku hijau. Okey, biasalah al-muflihun tu kita kena tulis balik lah. Tanda dia warna baris patah kena buat lain. Dia nak ulang-ulang balik. Okey. Al-muflihuna, orang-orang yang beroleh kejayaan kan. Okey, ni ditambah lagi al-muttaquna. Dia al-muttaqina pun boleh. Kan? Orang-orang yang bertakwa. As-sabiruna. As-sadiquna. Disebut ulang balik al-hamiduna. Orang-orang yang memuji. Ya. Al-abidu, al-abid. Orang yang ibadat ataupun orang-orang yang mengabdikan diri. Az-zallun. Az-zallin. Sama juga. Kan? Walaz-zallin. Sesat. Sama juga ni. Orang-orang. Sekalian boleh. Sekalian orang-orang yang sesat. Sekalian. Kita pakai sekalian. Sebab az-zallin kita pakai sekalian kan? An-nabi. Ada? An-nabiyun. Para nabi. Al-muslimuna. Islam, Muslim boleh. Al-mu'minuna. Okey, orang-orang al-jahiluna. Jahil boleh. Bodoh boleh. Tapi bodoh kasar sangat sebut ya. Dia memang jahil tu bodoh. Tapi rasa siam dekat dia. Kita sebut bodoh. Orang-orang yang jahil. Kita ambil ayat dia balik. Ja alif ha lam. Jahil. Jahil sebenarnya bodoh. Dulu saya tak tahu. Bila sebut jahil bodoh rupanya. Kan? Okay. Kadang-kadang kita kena tengok tu pasal dia bagi ayat-ayat di mana kita boleh cari tadi. Macam 28-80. Kan? Sebab dia tak semestinya sama. Dia ikut ayat. Kan? Apa lagi ayat? Ada ke siapa-siapa ingat ayat apa ni sebut? Yang kita kadang-kadang terbaca. Baca sini. Tengok tak? Kita tengok muka surat 2 dalam buku terjemahan. Ni latihan ni. Muka surat 2. Yang Yanun. Semua dia ambil daripada kaedah 2. Dia punya kosakata. Kita tengok compare. Bandingkan. Kan? An-nabiyyi jadi an-nabiyyu. Solihin, solihun. Sabirin, sabirun. Mu'minin, mu'minun. Kan? Cuma di depan dia ada kalimah lain. Kan? Kan? Sama kan? Solihin, sabirin, sajidin, abidin, jahilin. Sama kan? Sebab dia ada hukum lain. Saya tak cerita lagi. Ni kita belajar yang basic dulu. Kita hafal je. Hafal dulu. Dia banyak hukum ni. Bila dah banyak-banyak belajar, baru benda tu akan keluar. Okey, setakat ni boleh ikut? InsyaAllah. Okey, minggu depan
Awal-awalnya habis. Minggu depan. Okey, minggu depan 29. Hari Selasa. Betul Haji Uzari 29. Okey, kita buat LDK. Nak ulang? Minggu lagi satu. Kemana? Tapi kita kena ulang kaji juga. Ulang kaedah. Okey. Oh, tak jadilah. Okey. Dah tak berhenti. Minggu depan berapa bulan? Minggu sekali lagi. Minggu sekali lagi. 5 sebab minggu sekali tu saya kena pergi combo. Tu dah 29 lah, tak ingat. Oh, ni nak ulang ni. Okey. Suspend pula ingat minggu depan mau nak ni. Dah. Tak lagi kita ulang sebab ada masa lagi kita ulang. Minggu depan tak lagi ulang, minggu depan tetap LDK. Jangan lari. Dah, nak cakap betul, kita belajar pengalaman. LDK yang boleh bantu kita. Saya cakap betul. Sebab 3 orang perempuan dengan 1 fesi. Dia direct. Saya tak boleh tengok semua. Sebab nak panggil seorang, Allah, pakai esok datang 2 orang tinggal. So saya pergi tunjuk. Dulu saya kadang-kadang ustaz suruh di depan tau. Tasmik buat apa Al-Azina, tapi tak nak buat macam tu lah. Kan? Tak nak buat. Sebab kita belajar nak bagi faham sebenarnya. Okey, minggu depan kita buat LDK pelajaran 2. Pelajaran 2 buku purple. Surah Al-Baqarah daripada Alif Lam sampai Muflihun. Lepas tu ulang balik kaedah 1 sampai kaedah 7. Bincang dengan sesi. Terjemah balik. Macam tu dia mula-mula baca, terjemahan, baca, terjemah, baca, penggal. Baca, penggal, terjemah. Itu je. Basic ni itu je kita. Kita tak akan ajar isim ke, fi'il ke. Yang tu akan datang insya-Allah. Cuma minggu depan saya yang dulu-dulu tu saya pair dengan balik sama juga dengan Fesi. Senang sikit dah benar biasa dengan dia. Lepas tu dia punya tasmik kaedah 1 sampai 7. Dulu 1 sampai 4 je. Sekarang ni mesti start pada 1 juga. 1 sampai 7. Ayat Al-Fatihah taklah, kita buat pelajaran 2 Al-Baqarah 1 sampai 5. Balik kena study lah sikit. Kan, insya-Allah. Okey, sekarang ni kita ulang kaji kaedah 1. Tutup buku. Saya tak tanya, tutup buku. Dah lagi tengok buku lagi tu tak boleh nak hafal. Hafal cara orang tua lah. Kan budak-budak. Apa dia macam? Dah, okey. LDK minggu depan 29 bulan 10 pukul 2.45. Awal sikit. Sebab takut lambat kan. Mayang Asar dah awal sekarang ni. Kan? 2.45. Nanti saya masuk dalam grup. Okey, kaedah 1. Sekali lagi. Kaedah. Kena sebut kaedah. Muslimin. Haji, Muslimin. A'udzu. Kaedah 1. Biasalah tu nampak ujung mata. Ada tu kaedah tu kan. Tak apa. Tak salah pun. Lain kaedah 1. Kaedah 1. Aku sebab ada setengah tu ada dekat mana kata tu. Saya saya ingat ustazah, ingat auzu je. Tak apalah ingat juga. Ada tak ingat langsung. Auzu dia dekat dengan na'budu. Tambah nun depan. Okey, kaedah. Okey, muslimin, muslimat, kaedah 1. Okey. Kaedah 2, muslimin. Al-alamina, semua habis. Baris.
Kadang-kadang bila sebutnya ya nun, bayang ya nun baris fathah di akhir kalimah. Kalian para orang-orang yang muslimat, kaedah 2. Fathah. Kemudian para orang-orang yang, kaedah 3 muslimin. Lagi? Huruf akhir. Dia punya terjemahan nun kami. Dia nak budu macam a'udzu. Ada hamzah. Belakang tetap dhamma. Tak kira huruf apa. Asalkan dhamma aja. Aku. Kaedah 3 nun di depan. Kaedah 1 hamzah di depan. Dia dekat-dekat 1 3. Jadi nun di awal kalimah, huruf akhir baris dhamma. Kami. Kalau hamzah depan aku. Kalau nun depan kami. Okey, muslimat. Kaedah nun di awal kalimah, huruf akhir baris dhamma. Kami. Nun tu kami. Yang buat masa sekarang ni nun tu kami. Okey, muslimin kaedah 4. Ta. Ta baris fathah di akhir kalimah. Sebelumnya sukun. Telah oleh kau. Ada ta tu engkau. Telah dot. Jangan sebut dot tu, saya sebut. Telah oleh engkau. Sekali lagi. Kaedah 4. Sebut. An'amta. Ta di awal saya boleh ikut. Ta baris fathah di akhir kalimah. Sebelumnya telah. Dia an'amta tu dia punya kita panggil apa? Nak beri kenal. Dia banyak kan? An'amta. Apa lagi? Arkakta. Kan? Kalau nak buat ayat lah kan? Kita punya talitihan kan? Tapi dia punya nak kenal tu. Kaedah 4 an'amta. Kaedah 1 a'udzu. Kaedah 2 al-alamina. Kaedah 3 na'budu. Kaedah 4 an'amta. Okey, muslimat. Kaedah 4. Ya, telah oleh engkau. Dia ada telah lah. Okey. Kaedah 4. Kaedah 5. Tengok situ. Awal kalimah, waw nun di akhir kalimah. Maksud dia mereka. Ya di awal kalimah, waw nun baris fathah di akhir kalimah, mereka. Okey, muslimat. Yuk. Ya di awal kalimah, baris fathah di akhir kalimah. Okey, yuqinuna. Nanti ada suspend. Sama lah yuqinuna. Kaedah 5. Sebut lain je pening. Okey, yuqinuna kaedah 5. Okey, ulang balik ya. Ya di awal kalimah, waw nun baris fathah di akhir kalimah, mereka. Okey, muslimin kaedah 6. Tak apalah, tengok saya sekala apa salah. Kaedah 6. Rozak kena sebut. Rozak kena. Okey, nun. Sebelumnya sukun. Dia macam an'amta kan? Cuma telah. Kami. Na di belakang. Telah kami. Kalau na di depan. Kami juga. Nun adik di belakang. Kami juga. Telah oleh kami. Okey, muslimat. Kaedah 6. Telah oleh kami. Rozakta. Tak, rozakta. Kaedah 6, tetap kaedah 6. Tetap kaedah 6. Suspend dia. Rokakta. Kaedah apa? Ada 4.
Ada ta belakang kaedah 4. Kalau na belakang kaedah 6. Sajadana. Ada 6. Ingat ta belakang tu. Okey, kaedah 7. Yang tadi kita belajar. Al-muflihuna. Wow. Yang ni panjang sikit lah. Di awalnya bukan ya atau ta. Kita tak disebut di depannya. Kena sebut sebiji. Sebab nak ingat. Di awalnya bukan ya atau ta. Maksud dia? Lian para orang-orang yang. Dia terjemahan ni sama macam kaedah 2. Okey, muslimat. Kaedah 7. Kat kanan. Depan terbentang. Tak apa, biasalah. Okey, ulang kali lagi. Kaedah 7. Al-muflihuna. Waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Yang awalnya bukan ya atau ta. Sekalian para orang-orang yang. Ingat dia sama dengan kaedah 2. Terjemahan lah. Tapi dia punya tu lain sikit. Okey. Ada siapa lagi nak tanya soalan? Kau tak tahu apa nak ditanya? Tapi boleh kan? Mana? Haji? Contoh saya boleh ingat tulang kapal pun. Ada scaffold, itu kita buat sendiri. Masalahnya. Tapi sofanya cara nak mengingat tu kita tak adalah spesifik. Siapa yang boleh buat macam tu? Alhamdulillah, share kawan. Itu je. Saya try buat. Macam kita kata a'udzu. Selalu saya dululah macam kita nak study nak exam kan. Kita buat ayat A tu campur dengan B nombor 2 kan, nombor 3 kita buat ayat. Jadi kita boleh ingat. Saya dulu belajar macam nak exam lah kan. Contoh katalah tulang ada 6 contoh. Tulang ada 6. Kata A tulang femur ke apa ke kan. Tapi kata femur F. F tu saya buatlah ayat apa F. Lepas tu tulang kedua dah lupa dah tulang. Tibia ke fibula ke kan. Jadi kita buat ikut F, T, buatlah ayat. Boleh juga. Tapi so far yang ni kena buat sendiri lah. Kami tak adalah nak buat spesifiknya tu. Tapi boleh buat, tak ada masalah. Asalkan nak boleh ingat. Kalau buat share lah, dapat pahala. Boleh, tak ada masalah. Macam a'udzu kan. 1A tak boleh juga nak buat. Boleh juga. Kan nak buat share je dapat pahala. Tu 19 pun nak hafal. Tapi kan 19. Kak Nah? Tak ada. Kami pun dia tak ada buat macam tu. Dia tak ada. Cuma dia macam ni tau. Dia Allah ni dia kan dia bagi jalan tau. Dia kan tak tahu nak cakap saya. Dia macam nak kata tiba-tiba ingat tu, kalau kita tak study tak ada tiba-tiba. Kita cuma berlandaskan kepada kita ulang banyak. Kalau ulang banyak kali, insya-Allah Allah akan buka jalan. Itu je. Tapi kalau Haji kata dia boleh nak ni, share lah kan. Tapi saya pun lama juga nak boleh 19 tu. Bila sampai ayat tu boleh ingat. Kita tak sampai 1 a'udzu, 2 al-alamin, 3 na'budu, 4 a'lamta. Kadang tak boleh. Bila sampai sampai ayat mabi, Allah, kaedah berapa mabi 13 ke 14 ke kan? Mabi ma'illa kan? Nanti ada lah kan kita. Yang ingat lalu tatakuna yang 16, 19. Dia ambil masa juga. Bukan belajar hari ni, bulan depan boleh. Bukan umur kita. Kalau budak-budak sekali tangkap je. Tu buat anak-anak pelajar tu kan. Ada setengah tu 200 hadis dia dah hafal. Kami 3 pun seksa. 200 hadis dia hafal. Allah, budak-budak otak budak-budak. Anak ustazah Iman. 200 hadis. Hadis bukan pendek tu. 1,5 muka.
Kita ni kan lambat. Saya lambat juga pun. Tapi Allah buka kan boleh juga. Boleh juga insya-Allah. Kami hafal dulu sampai kaedah 7. Masing-masing macam kita ingat dulu, macam saya kata tadi lah kan. Nak buat boleh macam kita kata dulu, kita nak hafal nak exam kan. Tulang ada 6 femur mula. Atau tibia, FT, F tu apa, T apa. Jadi boleh ingat. Tapi dalam kaedah ni, so far tak ada lagi dah. Kita kena belajar mulang itu. Tu dia kata kena ada qabliyah, kena ada ba'diyah. Sebelum dan selepas, itu caranya. Doa hari, ya Allah. Okey. Bagi kita punya ilmu tak sama, bukan ilmu tak sama, ilmu sama, ilmu Al-Quran. Tapi cara kita terima dan cara kita dapat tu, menghayati tu tak sama. Cik, buka ayat 43 Az-Zukhruf ayat, saya ingat, ayat 32. Az-Zukhruf surah 43 ayat 32. 43, 32. Kenapa kita berbeza-beza? 43, 419 kot Ustaz? Ya. Muka surat. 43 ayat 32. 419 terbalik. 491. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Okey, kita baca. Sebelum kita tutup, kita baca ni. Ayat 32. Muka surat 491. Jumpa? Mana 32? 1. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhiza ba'dhum ba'dhan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Okey, kita baca terjemahan dia. Apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Rahmat tu macam tadilah. Ada yang pandai, ada yang kurang sikit. Kan? Kami tu Allah lah. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian lain beberapa darjat, agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Bermaksud kita ni, kalau ada Allah bagi rahmat bagi orang yang boleh hafal, kan dia boleh ajar balik kawan sebelah. Itu Allah bagi tu beza-beza, tak sama. Kalau semua pandai, dia nak ajar siapa? Kan, kalau semua jahil, taklah sebut ayat tu kan. Kalau semua jahil, tak ada orang pandai lah. Macam tu. Semua negeri tak maju, tak berjaya sebab orang jahil banyak. Macam tu Allah bagi rahmat macam kita lah. Allah bagi dia berbeza-beza sebab yang dapat ilmu lebih ni dia ajar untuk orang yang kurang ilmu. Macam tu lah, kita jangan susah hati. Tapi kita berusaha lah juga. Kan? Kalau setakat aku ni memang tak pandai sampai sebudah, aku tak boleh hafal. Tak boleh cakap macam tu. Kita cakap tu macam doa. Kan? Usaha, ya Allah bagilah aku mudah belajar bahasa Arab ni sebab aku nak faham. Hari-hari doa. Kan? Allah tak menzalimi hamba dia. Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Semua ada dalam Al-Quran. InsyaAllah kalau kita istiqamah ni, belajar sungguh-sungguh, belajar jangan tepi-tepi je. Buat latihan betul-betul, buat latihan selalu. Tak tahu tanya, sebenarnya tak tahu tanya. Kan? Tapi buat masa ni ada yang setengah tak tahu apa yang nak ditanya. Kan? Macam itulah cara belajar. Saya pun belajar macam tu juga dulu. Tapi kena istiqamah lah.
Bukan sebulan boleh nak hafal ni, tak boleh sebulan. Ambil masa. Ingat sikit-sikit lah hari ni. Sebab kita baru 7 baru ingat. Kalau sehari 1 pun cukup lah. Sementara nak sampai minggu depan. Seminggu kan? Sehari 1. Hari start pada esok wuzu. Lusa al-alami boleh. Sehari 1 sehari. InsyaAllah. Sampai minggu depan kan kita nak buat ADK kan? InsyaAllah. Latihan dalam kelas. Bukan letih dalam kelas ya. Kami dah sekarang dah lama-lama je kami kata letih dalam kelas, bukan latihan dalam kelas dah. Latihan dalam kelas. InsyaAllah itu akan membantu kita. Jangan malu, jangan segan. Ilmu ni jangan malu-malu. Ilmu ni ilmu akhirat. Bukan ilmu dunia ni ya, ilmu akhirat. Kena belajar sebelum kita tutup mata ya. Okey, saya ada apa nak tanya lagi? Juz. Juzuk dia bukan surah. Dia memang dibahagi-bahagikan. Dia kadang juzuk 1, kadang surah Al-Baqarah sampai 100 berapa kan? Juzuk 1. Juzuk 1 140 ke? Kan? Juzuk kan? Dia bahagi-bahagi. Wallahu alam. Dia bahagi-bahagi tu nak kata nak memudahkan tu tak? Nanti saya tanya yang pandai lagi. Juzuk nah, saya tanya. Kenapa juzuk tu kan? Yang kita tahu juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3 sampai juzuk 30 je kan? Nanti saya tanya Ustaz Syafiq tanya. Okey lagi? Okey, kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan dan wal as. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.